Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan mengenai zakat. Pertama sekali, seperti mana yang kita tahu, zakat merupakan rukun Islam yang keempat selepas mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya, umat Islam yang cukup syarat wajib membayar zakat kerana semua harta dan kekayaan di langit dan di bumi hanyalah bersifat sementara dan semuanya dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang menciptakan segala sumber kekayaan dan kita hanya diberi pinjam olehnya dan diperintahkan untuk digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Seterusnya, zakat bukanlah terletak pada nilai dan wang ringgit semata-mata, tetapi zakat diukur dengan niat dan keikhlasan pemberi, iaitu semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Di samping itu, antara hikmah zakat ialah kita dapat membantu golongan yang susah dan kurang berada, kerana pemberian zakat ialah golongan kaya dapat mengagihkan sedikit hartanya kepada golongan yang kurang mampu. Selain itu, hikmah zakat ialah dapat menyucikan harta pemberi, kerana ianya dapat memelihara seseorang daripada bersifat bakhil dan kedekut. Akhir sekali, hikmah zakat ialah dapat membentuk akhlak mulia seperti sifat rendah diri, iaitu tawaduk, kerana pemberian zakat dapat mengajar seseorang untuk bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan serta dapat merasai kesusahan orang lain. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan apakah pengertian zakat. Pengertian zakat ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pengertian dari segi bahasa dan juga pengertian dari segi syarah. Dari segi bahasa, zakat merupakan kata terbitan dari kalimah zakah yang bermaksud bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Apabila seseorang itu berzakat, dia sebenarnya telah membersihkan harta yang dimilikinya. Kemudian dari segi syarah pula, zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian, yakni kadar yang tertentu daripada harta tertentu untuk diberikan kepada asnaf-asnaf tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Dan sekarang kita akan teruskan pula dengan apakah yang dimaksudkan dengan pengertian zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Zakat perniagaan ini adalah wajib ditunaikan ke atas mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Kemudian, bilakah zakat ini mula disyariatkan? Menurut pendapat ulama yang sahih, zakat ini mula disyariatkan pada tahun kedua setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, tidak berapa lama sebelum ibadah puasa Ramadan mula difardukan. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la tabi'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mafhumnya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut pada satu hari, di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Dalil ini merupakan salah satu bukti bahawa seorang Muslim itu perlu membayar zakat perniagaan. Hal ini kerana ia mampu mengelakkan kita daripada menjadi seorang hamba yang lalai. Sekarang mari kita lihat syarat-syarat wajib untuk membayar zakat perniagaan. Terdapat 6 syarat wajib membayar zakat perniagaan. Yang pertama ialah Muslim. Secara amnya, seluruh umat Islam perlu membayar zakat. Wajib bayar zakat. Namun zakat perniagaan perlu dibayar oleh Muslim yang mempunyai perniagaan sahaja. Sekiranya perniagaan tersebut merupakan perkongsian dengan orang bukan Islam, maka bahagian yang memberi kepentingan kepada Muslim itu sahaja yang wajib dizakatkan. Yang kedua ialah kesemua harta yang dizakatkan perlulah sempurna milik seseorang tersebut. Ini bermakna individu tersebut mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas harta yang dizakatkan. Cukup nisab dan cukup haul juga perlu dipertimbangkan. Kadar minimum untuk membayar zakat perniagaan ialah sebanyak 85 gram emas dengan nilai yang terkini, manakala waktu pengiraan zakat perniagaan pula perlulah genap setahun perniagaan itu berlangsung ataupun berjalan. Syarat seterusnya ialah niat berniaga, yang mana pembayar zakat berniat untuk menjalankan perniagaan yang menguntungkan
serta telah menjalankan perniagaan tersebut. Dan yang terakhir ialah barang dagangan atau perkhidmatan merupakan dari sumber yang halal. Dalam erti kata lain, tidak terlibat sama sekali dengan arak, judi dan perniagaan lain yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini kita akan masuk ke bahagian kaedah pengiraan dan juga pembayaran untuk zakat perniagaan. Okey, seperti yang kita tahu ada 3 jenis kaedah, yakni secara syar'iyah, urfiyah dan juga satu lagi bagi mereka yang tindakan khusus. So, untuk yang pertama ialah kaedah modal kerja, yakni syar'iyah. Okey, dia punya format ialah zakat perniagaan iaitu 2.5% darab dengan aset semasa bersih, iaitu aset semasa ditolakkan dengan liability semasa, tambah tolak pelarasan, kemudian didarabkan dengan persen pemilikan saham muslim. Okey, kebiasaannya kaedah ini digunakan bagi perniagaan yang berstatus syarikat-syarikat berhad, sendirian berhad, koperasi, syarikat trading dan enterprise ataupun mungkin sebagainya yang di mana terletak pengkelasan aset semasa dan liability semasa. Manakala yang kedua ialah kaedah modal berkembang, iaitu urfiyah. Kaedah ini kita akan mengambil equity pemilik, iaitu dengan formatnya ialah 2.5% didarabkan dengan equity pemilik tambah liability jangka masa panjang ditolakkan dengan aset tetap, tolak juga dengan aset separuh tetap, tambah tolak pelarasan dan kemudian baru didarabkan dengan persen pemilikan saham muslim. Kaedah ini sesuai digunakan bagi institusi kewangan dan perbankan Islam, iaitu ataupun takaful dan syarikat berhad yang biasanya tidak mengkelaskan aset semasa dan juga liability semasa. Baiklah, kemudian bagi akaun ketiga ni adalah sedikit khas, yang mana untuk mereka yang tadi akaun khusus dalam perniagaan mereka sekiranya mereka telah melebihi nisab. So mengikut format ini merupakan format yang paling simple, yang mana 2.5% didarabkan dengan untung bersih, iaitu hasil atau penjualan tolak dengan belanja ataupun kos. So kaedah ini memang sesuai lah bagi peniaga kecil-kecilan seperti pasar malam, pasar tani, restoran, penjaja dan seumpamanya. So baiklah, untuk kaedah pembayaran zakat perniagaan pula sebenarnya kita ada 2 jenis konsep, iaitu sama ada ingin bersemuka maupun secara atas talian. Bagi mereka yang ingin bersemuka, mereka boleh pergi ke mana-mana cawangan pusat pengumpulan zakat yang bertauliah yang berdekatan di kawasan masing-masing. Adapun dengan secara atas talian, ditambah pula dengan situasi kini, situasi pandemik COVID-19 yang agak merisaukan kita ini, adalah lebih baik bagi mereka untuk bayar secara atas talian. So dalam atas talian, anda juga boleh pergi ke portal rasmi Pusat Penghutang Zakat mengikut negeri. Selain itu, dalam portal ini juga telah disediakan kalkulator elektronik khas untuk mengira jumlah zakat perniagaan yang perlu mereka bayar, dan ianya lebih mudah dan lebih menjimatkan masa kita. Untuk penutup, kami dapat simpulkan beberapa perkara. Pertama, zakat perniagaan memberi manfaat bukan sahaja kepada pemberi tetapi juga kepada penerima. Hal ini kerana antara hikmah zakat ini ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara umat Islam serta dapat mengurangkan jurang sosial antara golongan kaya dan golongan miskin. Selain itu, pensyariatan zakat ini juga dapat membuktikan bahawa Allah SWT Maha Adil kerana Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya dan Dialah sebaik-baik perancang. Okey, baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, kita bawakan sesuatu isu ataupun situasi pada zaman kini yang mana seperti kita lihat pada era pandemik COVID-19 yang agak bahaya ini, yang agak merisaukan kita, kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai jenis perniagaan yang muncul dan ada sebahagian perniagaan juga yang semakin berkembang dengan maju. Okey, baiklah. Akan tetapi, isunya dekat sini ialah adakah sebenarnya mereka ini membayar zakat perniagaan? Okey. So, jadinya kami datangkan tajuk ini untuk memberikan sedikit kesedaran kepada pemilik-pemilik bisnes di luar sana yang menjalankan perniagaan dalam masa yang sama menjalankan kewajipan mereka sebagai umat Islam. Umat Islam yang cukup syarat wajib membayar zakat
Kerana semua harta dan kekayaan hanyalah bersifat sementara dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan kepada anda semua 3 kelebihan dan kepentingan zakat perniagaan. Okey, yang pertama, zakat perniagaan dapat mensucikan harta. Harta ini boleh diibaratkan seperti air. Selagi mana ia mengalir, selagi itulah ia bersih. Dengan berzakat, Allah SWT akan membersihkan harta dari perkara-perkara yang haram dan syubhah. Jika kita tidak mengeluarkan zakat, semakin bertambahlah hak orang lain dalam harta kita. Okey, hal ini kerana dengan harta yang kita perolehi inilah yang akan kita gunakan untuk menampung keluarga kita, yakni dengan memberi mereka makan, menggunakannya untuk kehidupan harian kita, menggunakannya untuk bersedekah kepada yang memerlukan dan sebagainya. Jika harta yang kita perolehi ini tidak bersih, adakah apa yang kita buat akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT? Fikir-fikirkanlah. Kemudian yang kedua, zakat perniagaan juga dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Melalui berzakat, ia membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara seperti membina masjid, sekolah, membantu pelajar yang tidak berkemampuan, melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti universiti dan membina ekonomi negara. Jadi, jika anda suka membaca kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, para sahabat membangunkan negara dengan menggunakan duit zakat sahaja. Ia juga merupakan satu jaminan sosial kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang amat memerlukan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan dalam masyarakat untuk kegunaan bersama. Kemudian yang ketiga, zakat perniagaan juga dapat membersihkan jiwa si pembayar. Sebagai manusia, kita mempunyai banyak sifat buruk yang kita tidak perasan. Melalui berzakat, kita juga dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat mazmumah seperti riak, sombong, hasad dengki, bongkak dan sebagainya. Sifat-sifat sebegini boleh merosakkan jiwa kita dan menyekat hubungan kita dengan umat Islam yang lain. Dengan terhapusnya sifat-sifat ini akan melahirkan masyarakat yang lebih aman dan bahagia serta saling bekerjasama. Seterusnya, kita akan mengkaji jumlah kutipan zakat perniagaan bagi negeri Selangor berdasarkan data dan statistik yang diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor MAIS. Pada tahun 2018, Lembaga Zakat Selangor mengutip sebanyak RM151,884,609. Manakala pada tahun 2019, Lembaga Zakat Selangor mengutip sebanyak RM159,934,408. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 5.3% di antara tahun 2018 dan tahun 2019. Manakala pada tahun 2020, Lembaga Zakat Selangor mengutip sebanyak RM178,021,119. Ini menunjukkan peningkatan yang lebih besar sebanyak 11.58% di antara tahun 2019 dan tahun 2020. Kami dapat simpulkan bahawa di sini jumlah yang meningkat saban tahun ini membuktikan bahawa semakin ramai umat Islam cakna dan arif akan tanggungjawab mereka untuk menunaikan zakat perniagaan bagi peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan. Pelaksanaan zakat ini bukan sahaja memberi kepentingan kepada individu yang menerimanya, bahkan ganjaran pahala yang amat banyak menanti si pembayar zakat tersebut di akhirat kelak. Oleh itu, kami amat yakin sekiranya semua usahawan-usahawan atau peniaga yang mampu membayar zakat ini melakukan tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim, maka jurang ekonomi di seluruh dunia secara amnya dan di Malaysia secara khasnya dapat dikurangkan dengan jayanya. Sekian, terima kasih.